أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita diberikan peluang bersama di dalam majlis halaqah ilmu dalam bicara tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga majlis kita pada malam ini mendapat rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada jemaah sebut kan, sudah agak sekian lama kita tidak bersua dalam majlis halaqah ilmu ni. Jadi tuan-tuan, lebih kurang sebulan jugalah kan saya tak bertandang kerana saya baru habis kuarantin. Tuan-tuan pulang daripada umrah pada bulan 3 yang lalu. Jadi pakai jam, masih pakai jam lah kan, dan hari ini baru jam itu disimpan kan. Hari ini dah tak ada kuarantin dah siapa-siapa yang balik daripada Mekah dan juga daripada umrah. Jadi insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Jadi seperti biasa saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian untuk kita sama-sama berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 311. Muka surat 311 pada tajuk Beradu Kekuatan, iaitulah tajuk besarnya peperangan Badar Al-Kubra yang ianya berlaku dan terjadi pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Disebutkan oleh kebanyakan ulama, peperangan Badar Al-Kubra itu tercetus pada 17 Ramadan yang ianya bertepatan bersempena dengan turunnya Al-Quran ataupun nuzul Al-Quran Al-Karim, dan ianya adalah merupakan tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in menjalani ibadah puasa. Jadi muslimin para jemaah sekalian, pada tajuk beradu kekuatan, itulah permulaan tercetusnya peperangan, iaitulah peristiwa bagaimana Al-Aswad bin Abdul As'ad Al-Makhzumi. Dia bukanlah daripada kalangan orang Muslim, dia daripada kalangan orang-orang musyrikin yang buruk, jahat akhlaknya. Dia ni sebelum peperangan itu tercetus, saat ketika mana kumpulan orang Islam berhadapan dengan kumpulan orang musyrikin Quraisy. Jadi dia keluar dan bersumpah untuk minum daripada kolam air yang ada pada pihak muslimin. Disebabkan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy ni tuan-tuan, mereka teramat kehausan. Haus sangat, tak dapat nak minum. Dek kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba awal di Badar, Nabi SAW habiskan, hancurkan. Semua kolam-kolam, mana-mana denai-denai yang berair, semuanya dihabiskan oleh Nabi SAW dan juga sahabat, strategi supaya bila mana orang musyrikin tiba, mereka tak dapat air itu. Jadi untuk orang Islam dibina satu kolam khusus. Maka bila tiba sahaja mereka dalam Badar ataupun di medan Badar, mereka ni memang kehausan yang amat. Dan keluarnya Al-Aswad bin Abdul As'ad Al-Makhzumi, dia cuba cetuskan provokasi, bagi panas lain istilah dia. Dia keluar, dia bersumpah untuk minum daripada kolam air ataupun telaga yang ada pada pihak muslimin. Jadi dia keluar terus pergi, dan pada saat ketika itulah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ringkas ceritanya, dihabiskan riwayat hidup dia. Bila habis je tuan-tuan, maka pada saat ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy mula rasa, mereka ni rasa seperti berlaku tamparan kepada mereka, mula rasa panas. Dan selepas itu keluarlah pula 3 orang pahlawan berkuda Quraisy yang terbilang daripada satu keluarga, iaitulah Utbah dan juga saudaranya Syaibah bin Rabi'ah
Utbah dan juga Syaibah bin Rabi'ah serta anaknya Al-Walid bin Utbah. Ni 3 beranak pahlawan yang hebat daripada kalangan Quraisy. Pun begitu, Utbah ni dia dikategorikan daripada kalangan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sederhana. Jahat dia tu taklah macam Abu Jahal. Kita selalu sebut tuan-tuan kisah Utbah masa nampak agak baiknya, iaitulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taif, peristiwa ketika mana Nabi SAW dikejar ataupun dibaling oleh orang-orang Bani Thaqif. Rasulullah SAW berteduh di sebuah kebun, itulah kebun milik Utbah. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif, tuan-tuan akan lalui kawasan kebun di mana Nabi SAW berteduh itu. Dan Utbah dia tengok Nabi SAW kesian sangat, dia suruh dia punya pekebun dia kan, untuk bawakan segugus anggur kepada Nabi SAW, yang mana pekebunnya itu dikatakan namanya Addas. Akhirnya Addas masuk Islam. Kemudian Utbah marah kepada Addas, apa kamu ni? Dan agama kamu lebih baik. Addas itu beragama Nasrani. Tapi bila jumpa Rasulullah SAW, kenal Nabi SAW, akhirnya dia beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi kategori Utbah di antara kategori tidaklah sejahat Abu Jahal, tapi dia tetap mati dalam keadaan musyrik. Dia keluar, 3 beranak ni keluar, Utbah, Syaibah dan juga Al-Walid bin Utbah. Keluar untuk beradu kekuatan, sesi pemanas badan. Lantas bila mana wakil musyrikin Quraisy keluar pula wakil daripada kalangan muslimin. Fasubhanallah, hebatnya sahabat-sahabat ni, tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, yang keluar daripada kalangan muslimin ini adalah 3 pemuda Ansar. Bukannya daripada kalangan muhajirin. Kalau nak diikutkan, orang-orang Quraisy ni musuh mereka dengan orang muhajirin, dengan orang Mekah. Tapi yang keluar tu adalah daripada kalangan orang Ansar. Subhanallah. Ini menunjukkan bahawasanya hebatnya kesatuan Islam yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kan, ni masalah kamu settlekanlah sendiri, tak ada. Kan, pandai-pandailah kamu duduk dululah. Kami tak ada masalah dengan orang Quraisy, tak ada. Memang mereka ni orang Ansar dah bai'ah dah. Dah bai'ah dah dalam peristiwa Bai'ah Al-Aqabah bersama-sama dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak timbul Ansar, tak timbul mana Muhajirin. Masing-masing semua orang Islam. Subhanallah. Hari ini lemahnya orang Islam kerana tak ada semangat kesatuan ni, tuan-tuan. Dia timbul, maknanya kami ni kan, orang Melayu, yang kamu orang Arab, kamu orang dia lain. Kan, tak sama. Kan, kalau Melayu baru mungkin tolong, macam tu. Jadi lemahnya orang Islam itu dia kerana berlakunya perpecahan yang seperti mana yang disebutkan tadi. Subhanallah, bila orang Ansar yang keluar tu pula pemuda-pemuda, ni semangat juang tinggi ni. Mereka adalah Auf dan Muaz bin Al-Harith. Ibu mereka berdua ialah Afra, serta Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi ketiga-tiga pahlawan Quraisy itu berkata, bila tengok yang keluar itu pemuda-pemuda Ansar, mereka tengok tak kenal. Siapa ni? Lalu ditanya kepada mereka, kamu ni siapa? Lalu mereka pun menjawab, kami adalah sekumpulan orang Ansar. Lalu pihak Quraisy pun berkata, hantarkan kepada kami yang setaraf dengan kami. Kami tidak perlu kepada kamu. Yang kami mahukan adalah daripada kalangan kaum kerabat kami. Maksudnya, iaitulah daripada kalangan muhajirin. Kemudian mereka pun menyeru. Seorang penyeru di pihak mereka berseru, wahai Muhammad, keluarkan kepada kami mereka yang setaraf dengan kami daripada kalangan kaum kita.
Maksudnya ahli keluarga kan, terutamanya khususnya daripada kalangan muhajirin. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bangunlah hai Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Nabi SAW pilih, bangunlah Hamzah, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ni biasa dalam mana-mana medan peperangan dia akan dikedepankan. Pahlawan Nabi, Asadullah, digelar sebagai Asadullah. Kalau one by one biasanya payahlah orang nak menang, hatta dalam medan peperangan sekalipun. Jangan kata one by one, one lawan 10 pun Sayyidina Hamzah boleh menang. Kan? Dalam peristiwa medan Uhud dibuktikan tuan-tuan. Kan? Yang cuba nak bunuh Sayyidina Hamzah tu, dia tengok Sayyidina Hamzah lawan semua, habis semua tewas. Akhirnya syahidnya itu pun kerana kan, seorang daripada kalangan hamba Allah SWT yang bernama Wahsy. Wahsy itu memang datang ke Uhud tu tujuannya semata-mata untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Tujuannya itu je. Bukan tujuannya join perang, tak. Tujuannya adalah membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi masa dia kan cari tempat yang paling sesuai, masa dia tengok kelibat Sayyidina Hamzah, memang dia nampak Sayyidina Hamzah ni seperti singa, asad. Memang mana saja yang di hadapan Sayyidina Hamzah pasti akan tewas. Subhanallah. Apatah lagi kalau one by one. Muslimin para jemaah sekalian. Dan Nabi SAW sebut, bangunlah Ali, Sayyidina Ali. Pun hebat jugalah, pahlawan hebat, yang menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Ali untuk tidur di tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Bukan isu tidur, isu berani Sayyidina Ali. Macam mana boleh tidur tempat Nabi SAW yang nak dibunuh? Itu berani sungguh. Dan taatnya Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Apabila mereka bertiga telah bangkit dan menghampiri pahlawan Quraisy itu, maka berkatalah pahlawan Quraisy itu, siapakah kamu? Lalu diberitahu kepada mereka, maka mereka pun berkata, kamulah yang setaraf dengan kami. Kemudian Sayyidina Ubaidah Al-Harith radhiyallahu anhu, iaitulah yang paling tua daripada kalangan mereka, beradu dengan Utbah bin Rabi'ah, yang paling tua daripada kalangan muslimin, beradu juga yang paling tua daripada kalangan musyrikin. Itulah Utbah bin Rabi'ah. Demikian juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berhadapan dengan adiknya Utbah, iaitulah Syaibah bin Rabi'ah. Manakala Sayyidina Ali yang paling muda karramallahu wajhah beradu pula dengan Al-Walid bin Utbah, anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Jadi sesi ibarat kata one by one, pemanas badan kan, dan sebagainya lah. Kalau dulu perang memang ada sesi yang seperti itu. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum tidak mengambil masa yang lama. Sayyidina Hamzah lawan dengan Syaibah, Sayyidina Ali lawan dengan Al-Walid, tak lama, sekejap. Kan? Habis settle, maknanya habis. Dibunuhnya, ditetaknya kedua-duanya tu mudah saja. Masing-masing dapat membunuh lawan masing-masing dengan agak mudah. Akan tetapi Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu pula saling tetak menetak dengan lawannya, iaitulah Utbah. Sehingga kedua-duanya sama-sama menerima satu tetakan. Masa itu Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hamzah dah habis dah. Sesi dia dah habis. Kemudian bila mana nampak Ubaidah bin Al-Harith masih lagi sengit dalam pertarungan itu,
Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hamzah segera menerkam ke arah Utbah lalu membunuhnya. Habis mati. Mati Utbah. Tiga-tiga mati. Daripada kalangan wakil musyrikin Quraisy. Pahlawan daripada kalangan Quraisy. Habis mati semua. Kemudian Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib menyusung Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris yang telah terputus sebelah tangan dia, punya sengit sampai sebelah tangan putus. Sebab tu dia datang tolong tu. Mati Utbah. Tapi parah Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris dalam keadaan parah. Terputus tangan dia. Dalam keadaan yang tercedera begitu, Ubaidah masih dapat bertahan sehinggalah dia gugur di As-Safra selepas 4 ataupun 5 hari peperangan tersebut, iaitu semasa tentera Islam dalam perjalanan pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya tak lama selepas itu akhirnya dia syahid dalam peperangan Badar Al-Kubra. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah pernah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahawa ayat Al-Quranul Karim ini diturunkan berkaitan dengan mereka, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yang bermaksud, inilah dua golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan disediakan untuk mereka pakaian daripada api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bahawasanya ayat Al-Quranul Karim ini diturunkan kepada mereka, iaitulah mereka 3 orang yang mati dalam awal pertempuran itu. Perlawanan 3 orang pahlawan ini berakhir dengan permulaan yang buruk kepada orang-orang musyrikin. Mereka telah kehilangan 3 orang terbilang, iaitu pahlawan berkuda dan pimpinan besar mereka dalam masa yang serentak. Awal-awal lagi, maknanya ibarat katanya dia punya emosi ataupun dia punya semangat dah mula tersentak, tuan-tuan. Subhanallah. Walaupun pihak muslimin bilangannya cuma 313, tapi semangat tak luntur. Semangat tak luntur. Orang musyrikin bilangannya 1000 orang. Kelengkapannya cukup lengkap. Tapi semangat dia dah down. Awal-awal lagi dah semangat dah turun dah. Apatah lagi ditambah pula dengan pimpinan mereka, 3 pahlawan berkuda tu mati secara serentak. Ini dinamakan permulaan yang buruk. Penting juga permulaan yang baik ni. Kan, kalau main badminton sebagai contohnya, kan, yang dapat mata pertama tu maknanya kan, dia punya emosi jadi baiklah. Begitu juga main apa saja, tuan-tuan. Yang gol pertama tu walaupun mungkin kan kadang-kadang ada comeback, tapi biasanya yang dapat pertama tu dia jadi semangat dia lain. Sebab tu kalau boleh gol dulu. Kalau main bola bagi gol dulu. Lepas tu gol yang seterusnya supaya momentum tu stabil, kan, berterusan. Jadi bila awal-awal lagi kan 3 orang terbilang itu dah tewas, ini adalah satu permulaan yang buruk kepada orang-orang musyrikin. Lantaran itu kemarahan mereka semakin meluap-luap, makin marah, makin beremosi. Habis dah bercampur bau ni, dah hilang. Bila dah marah, hilanglah mula kewarasan. Kan, waktu kita ni kalau nak ambil satu-satu tindakan, jangan semasa marah. Kan? Bila ikut marah tu, tuan-tuan, ikut marah, terutamanya masa kita buat satu-satu tindakan, kan? Contohnya rotan lah, tuan-tuan. Saya guru, ada pengalaman guru rotan pelajar. Memang paling syok rotan masa marah. Dia punya zuk tu lain macam. Tapi ingatlah dia punya apa nama ni?
dia punya hasil dia memang sebenarnya akan menyebabkan kita ni rasa Allah sedih pula kan, dia punya akhir dia tu sesuatu pengakhiran yang tidak baiklah. Mula rasa kecewa, mula rasa menyesal. Menyesal pula bila mana ikut perasaan, bila ikut rasa marah. Begitu juga dalam kita mendidik anak sebagainya kan. Jangan kita ni mengikut kepada marah semata-mata. Jadi mereka ni akhirnya orang musyrikin jadi marah. Kemarahan mereka semakin meluap-luap. Dengan segera mereka semua menyerbu ke arah tentera Islam. Bila dah marah tu akhirnya boleh jadi habis strategi lah, semua serbu. Sebab mereka menyangkakan bilangan ramai itu mereka pasti menang, habis serbu belaka. Di pihak tentera Islam, fasubhanallah, mereka dalam keadaan emosi yang terkawal. Subhanallah. Ni hebat. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab antara strategi yang paling utama tuan-tuan, strategi lah, tapi yang nombor satu sebelum strategi disebutkan di pihak Islam, setelah mereka dengan penuh harapan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta pertolongannya. Ini nombor satu. Subhanallah. Harapan bulat-bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali kita awal-awal lagi kita kata menang itu adalah kerana kita, kerana bijaksananya kita, kerana hebatnya strategi kita. Strategi ni dia kadang-kadang ikut strategi ni, kalau ada rezeki menang strategi ni, ada rezeki menang strategi ni. Tak semestinya strategi yang sama tu mesti menang, tuan-tuan. Tu kalau jurulatih bola sepak tu dia kadang-kadang tukar-tukar strategi, tak guna strategi yang sama. Maknanya kemenangan nombor satu itu maknanya mesti kita kena pasak bahawasanya ianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata strategi. Itu salah. Jadi sebab tu disebutkan dalam kitab, di pihak tentera Islam setelah mereka bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nombor satu. Dan meminta pertolongan daripada sisinya, mengikhlaskan diri dalam berjuang di jalannya. Ikhlas itu penting. Berjuang mesti ikhlas. Maka mereka dengan cekal menghadapi serangan bertubi-tubi tentera musyrikin. Mereka bertahan di kedudukan masing-masing dengan mengambil langkah defensif. Mereka telah berjaya menimpakan kerugian yang teruk di pihak tentera musyrikin. Sambil berjuang, mereka sentiasa melaungkan kalimah ahad. Ahad, iaitulah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Itu yang sentiasa dilaungkan oleh pihak tentera muslimin. Subhanallah. Emosi yang terkawal, bergantung harap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan diri dalam perjuangan. Ini semua penting ni tuan-tuan, untuk menghadapi kemenangan, untuk mencapai kemenangan. Buat mesti ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan walaupun memang dah sedia maklum, perjuangan itu memang kerana Allah, tapi ikhlaskan, tajdidkan niat. Datang masjid macam tu juga, nak bekerja macam tu juga, berada dalam organisasi macam tu juga, kena sentiasa tajdid niat. Biarlah apa yang kita lakukan dan usahakan ini ianya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya bergantung harap. Hatta dalam ibadah ni, kita ni nak masuk bulan Ramadan tuan-tuan. Saya subhanallah tuan-tuan, bila berada di tanah haram Mekah Madinah baru-baru ni, antara nikmat yang besarlah, dapat berada tempat yang penuh barakah, nak buat umrah. Tapi selalu pesan pada diri dan juga jemaah, ikhlas niat tu nombor satu lah. Memang datang tu bukan kerana kita nak tunjuk kita ni hebat, kita nak tunjukkan kita ni yang terpilih, yang paling mulia ke, tidak. Tapi kita nak buat, nak mencari keredaan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nak buat ibadah semata-mata nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pergi buat ibadah tapi niatnya bukanlah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, niat lari, tu kadang-kadang boleh kacau ibadah tu kan. Tak rasa apa-apa, dia punya ujungnya, endingnya kan, tidak dianugerahkan umrah yang mabrurah, wal iazubillah. Tu tak ada rasa apa-apa, biasa kan. Masa pergi balik itu sama macam masa pergi, macam tidak ada perubahan. Sebab tu kalau awal-awal kan, walaupun dalam nak buat ibadah kan, bulan Ramadan macam tu juga, cuba sentiasa tajdidkan niat kan, nak buat ibadah. Bulan Ramadan ni azam kan, tarawih 20 rakaat contoh. Qiyam tiap-tiap malam kan, baca Quran khatam, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting juga doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pohon pertolongan daripada sisinya, dianugerahkan kesihatan, keafiatan, kekuatan, dan yang paling penting khusyuk di dalam melakukan ibadah. Sebab khusyuk ni lazat tuan-tuan, khusyuk ni nikmat. Khusyuk sampai hati kita ni kan, ibadah tu rasa seronok, sampai rasa lazat. Bila lazat tu mula rasa seronok. Kalau boleh sampai menangis kan, kalau boleh sampai menangis melakukan ibadah. Bila sampai tahap macam tu tuan-tuan, Allahu Akbar, hanya Allah SWT yang tahu betapa nikmatnya kita ni dalam melakukan ibadah. Berjuang pun macam tu juga, ibadah juga. Jadi Allah SWT anugerahkanlah berkat kan. Pertamanya menyerahkan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlaskan niat kan. Demikian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pihak muslimin subhanallah, mereka berada dalam keadaan tenang kan? Strateginya iaitulah defensif. Pihak musyrikin sedang menyerang ni. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kembali daripada menyamakan barisan pasukannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah. Nabi SAW kan, doa, terus berdoa. Penting juga doa. Doa ni penting. Jangan kita ingat kita punya usaha semata-mata kemenangan itu tercapai. Usaha-usaha dalam pada masa yang sama, banyakkan berdoa. Hari Jumaat disunatkan banyak berdoa. Ada waktu yang dimustajabkan Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa pada hari itu. Bahkan termasuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak, disunatkan kita ni memperbanyakkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohonlah sebanyak-banyaknya limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan baca ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bawah ayat tu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau belajar ulum Quran, ayat ni turun tuan-tuan lain-lain waktu, tapi digandingkan selepas daripada ayat Ramadan. Ayat bawah cerita tentang Ramadan tu kan, Allah Taala sebutkan tentang mustajab doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, maka jawablah, bagi tahulah kan, bahawasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memustajabkan doa seseorang yang berdoa apabila dia berdoa. Subhanallah. Nak kait dengan bulan Ramadan, memang ianya adalah bulan kita ni disunatkan memperbanyakkan doa kepada Allah. Tapi jangan kita ingat doa kita tu mesti Allah SWT kabulkan. Maknanya apa yang kita hajatkan tu mesti ditunaikan. Doa-doa lah. Doa ni ibadah. Pohon lah, minta lah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dia yang maha mengetahui permohonan yang merupakan keperluan kepada hamba dia.
Itu Allah SWT, dia maha mengetahui. Keperluan kita, dia yang itu di sisi dia. Tapi di sisi hamba, iaitulah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW doa tak putih tuan-tuan, ya Allah. Bersungguh-sungguh berdoa. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikurniakan kemenangan yang telah dijanjikan kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam merayu-rayu Nabi SAW, merayu-rayu, sungguh-sungguh berdoa dengan katanya, ya Allah, mafhumnya, laksanakanlah untukku apa yang telah engkau janjikan. Ya Allah, aku merayu kepadamu bantuan dan janjimu, sehinggakan apabila pertempuran semakin sengit dan hampir sampai ke muncaknya, baginda sallallahu alaihi wasallam masih merayu-rayu lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, andai kata kumpulan ini tewas pada hari ini, nescaya tiadalah lagi orang yang akan menyembahmu selama-lamanya, ya Allah. Ini punyalah sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Baginda sallallahu alaihi wasallam merayu dengan penuh pasrah, sehingga kan tidak sedar bahawasanya kain selendang baginda sallallahu alaihi wasallam jatuh daripada bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Punyalah khusyuk doa, punyalah bersungguh-sungguh merayu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila selendang Nabi SAW jatuh kan, daripada bahu baginda SAW, diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar angkat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, cukuplah wahai Rasulullah SAW, engkau terlalu mendesak Tuhanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, yang ini insya-Allah kita akan sambung lagi kan perbincangan kita ini. Sambungan dia itu bagaimana pemakbulan Allah SWT dikurniakan kepada Nabi SAW dengan berkat doa baginda SAW. Dan malaikat doa, malaikat turun tuan-tuan, malaikat turun bantu pasukan orang muslimin. Yang ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan dan juga kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak dan juga selamat hari raya tuan-tuan. Ada rezeki jumpa di Masjid Negara insya-Allah sepanjang bulan Ramadan. Saya dijadualkan dan ditugaskan untuk imam solat tarawih di Masjid Negara insya-Allah. Pada jemaah yang ada kesempatan untuk join solat tarawih, kita buat khatam satu malam satu juzuk, insya-Allah boleh turut serta bersama di Masjid Negara. Dan di tahfiz kami, tahfiz Darul Furqan, ada juga menyediakan untuk berbuka dan juga sahur kepada pelajar-pelajar tahfiz, dan sebarang sumbangan sebagainya sangat-sangat dialu-alukanlah tuan-tuan. Untuk sahur satu hari sekitar RM1,000 lah. Jadi kalau ada yang berminat, tuan-tuan boleh PM saya insya-Allah, dapatkan nombor daripada pihak masjid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.